Kalau wajib ada, mustahil tiada. Allah itu wujud, lawannya tiada, tidak wujud. Allah itu wajib dia wujud, mustahil dia tidak wujud. Kena tahu juga, kerana sifat yang mustahil pada Allah adalah wajib bagi makhluk. Sifat yang wajib bagi Allah mustahil pada makhluk. Dia menjadi macam tu. Boleh faham tuan? Sifat yang wajib pada Allah adalah mustahil pada makhluk. Sifat yang wajib pada, yang mustahil pada Allah adalah sifat yang wajib bagi makhluk. Kan? Mana mungkin Allah itu bersamaan, sifat Allah itu bersamaan dengan sifat makhluk. Sebab itu tak mungkin Allah Ta'ala itu, mustahil Allah Ta'ala itu bertempat, Allah Ta'ala itu bermasa, bertempoh, Allah Ta'ala itu beranggota, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut. Tak. Itu adalah sifat yang mustahil pada Allah. Apa dia? Iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk-makhluknya yang sifatnya baru. Nampak? Itu kita akan huraikan nanti, insya-Allah. Sedangkan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu adalah satu perbuatan yang harus saja bagi Allah SWT melakukannya atau tidak melakukannya, seperti menciptakan dunia ini atau tidak menciptakannya. Jadi satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu terserah kepada Allah untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu. Asal saja Allah Ta'ala itu ada kehendaknya. Di mana yang kita baca surah Yasin malam Jumaat ayat kedua akhir, innama amruhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perintah Allah SWT ini, apa dia? Idza arada syai'an, apabila dia nak sesuatu, an yaqula lahu, dia akan kata kepada benda perkara itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Itu kehendak, itu dalil sifat harus bagi Allah. Bila Allah Ta'ala ada harus bagi Allah Ta'ala itu ada kehendaknya, sama ada nak buat atau tak buat. Sebab itu manusia kena mengimani sifat harus Allah Ta'ala, kena terima sifat harus Allah Ta'ala ni. Jangan disalahkan takdir, jangan disalahkan Allah SWT, kan ini adalah kehendak Allah. Harus Allah Ta'ala itu nak buat sesuatu ataupun nak buat sesuatu atau tidak buat sesuatu, itu adalah terserah pada Allah SWT. Urusan Allah Ta'ala itulah. Tapi Allah Ta'ala wajib ada sifat kudrah dan iradah. Wajib Allah Ta'ala itu ada kuasa dan ada kehendak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala nak melaksanakan kuasa dan kehendak itu adalah terpulang kepada Allah. Maka haruslah jadinya, sama ada ya ataupun tidak, kan? Wallahu a'lam. Jadi itu dia sedikit kupasan berkaitan dengan pengenalan kepada bahagian kedua kitab ini, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan teruskan penerangan tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah SWT ini. Dimulakan dengan bab pertama, sifat nafsiyah, iaitu fasal 1, sifat wujud. Di sifat nafsiyah ni satu je, iaitu sifat wujud. Wujud tu apa maknanya, kita akan huraikan nanti, insyaAllah. Yang dalam kitab ini mula pada muka surat 49. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita, diizinkan Allah SWT panjang umur kita, pada 5 Julai 2020, hari Ahad, minggu pertama. InsyaAllah tuan-tuan setkan dalam tarikh atau kalender tu, walaupun mungkin kuliah rakamannya mungkin tak keluar hari itu, hari yang sama, mungkin keluar besok, tapi tuan-tuan dah set lah. Kerana insyaAllah kita kuliah-kuliah kita kitab yang
terhenti ni kita akan teruskan juga. Setelah difikir-fikirkan, rugi ilmu akidah terbantu, tersekat, terhenti pengajiannya. Ilmu fiqh terhenti pengajiannya, ilmu tafsir terhenti pengajiannya, tak dapat diteruskan walaupun dah lama dah. Macam kitab tafsir Al-Munir dah 10 tahun, hampir 10 tahun saya mengajar kitab ni, kitab tafsir Munir juzuk 20, dah berapa banyak surah dah berjalan dah, jadi terhenti. Kita tidak boleh nak kata apa-apalah, tu kehendak pihak masjid dan suruh kita menerimanya dengan baik. Mungkin mereka ada sebab-sebab mereka sendiri, tapi perkongsian ilmu ni kita teruskan juga secara online, dan juga ilmu fiqh berkaitan dengan al-ahwal asy-syakhsiyah dalam berjalan tu, kan, daripada tak salah saya 2014 dah 60 siri lebih kurang macam tu, terhenti juga. Tak apa, kita teruskan. Kita tidak berhajat untuk terhenti macam tu saja. Ini ada pun kitab-kitab yang lain, kitab pengajian lain masih diteruskan di masjid-masjid dan surau-surau yang berkenaan. Maka kita tidak berhajat untuk menyambungnya secara rakaman kuliah online di channel YouTube ini, channel YouTube saya Muhammad Azmi 10. Kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti mungkin terserempak dengan channel YouTube Muhammad Azmi 10, silalah subscribe, langgan channel ini dan tekan loceng teng 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 teng, kerana dia akan bagi peringatan. Jangan lupa, dan sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang lain, mana-mana dia tahu tuan-tuan yang dah subscribe channel ini, channel YouTube ni, sila panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain, kerana tuan-tuan dan puan akan dapat ilmu, akan dapat pahala ilmu, dapat pahala kalau kita menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu untuk pengajian kitab Syarah Matakum Al-Barahin. Kita akan bertemu pada pengajian yang seterusnya berkaitan bab 1 sifat nafsiyah pasal 1 wujud, episod 49 pada 5 Julai 2020 Ahad malam Isnin minggu petang, insya-Allah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang disebut kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita ikat pada waktu lepas itu, boleh kita rahmati dan berkata dari Allah Ta'ala. Ingin berita bersama suami isteri anak kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa disampaikan dan boleh dikasih bahasa telah juga bercerita semua dari Allah Ta'ala, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan, saya UMAI Muhammad Azmi Bismail ingin mengucapkan kepada tuan-tuan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir batin, walaupun dah masuk 16 Syawal malam ni, dah lebih setengah dah pun bulan Syawal. Kita raya sebulan, puasa sebulan, raya pun sebulan, insya-Allah. Pada tuan-tuan dan puan yang masih belum sempurna puasa 6, teruskan, sempurnakan. Kalau belum mulakan sekarang, ada masa lagi, insya-Allah. Kepada kaum wanita boleh sambung, boleh disekalikan dengan puasa ganti. Niat puasa ganti, tapi dia dah kira pahala puasa 6 sekali. Kerana puasa ganti itu dibuat dalam bulan Syawal, insya-Allah. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum wa qul jazakallahu azim li wa lakum. Kita sama-sama berdoa. Kita sama tangguhkan pengajian kitab kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salatul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammadin rasulillah. Allahumma arham biman hadha wa tafarrun ba'i tafrum as-suma. Allah bi'alika fi nuhuri a'da'in wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badi syamlahum wa farid jamahum wa syatika wa tawazazil wa samim kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab wa yamjil sabah hazab ihzim wa sallallahu alaihi wa sallam arhamar rahimin. Rabbana zidna muzaffa ma yakwa kama akram rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وسلام على منا ولقاءنا وأعمالنا في هذه الليلة المباركة من شهر شوال.
وعلمنا إنك السميع العليم تؤنى إيمانا تتوب رحمنا ولا فيها اسم وتاتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كريم بالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.